Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Faris Misbah, Tasnim Hanani, Syasharis, top fan yang ada dalam Facebook ini, Maizan As, Ita, Arifin, Nur Sahaliza, top fan, Maizatul Adnan, Al-Musalan, top fan kita, Habsabi, Lili Osman, semua yang hadir pada malam yang mulia ni, Isyak Muhammad, Aisyah Muhammad, Muhammad Kamal Syukur, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'adiyah Basar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ismail, Misa Talib, Halo Sahlan, Salsabila Khan, Hadrah Abdul Samad, terima kasih kerana hadir dan kuliah pada malam ni. Jangan lupa untuk share dengan adik-beradik, teman, taulan, sahabat handai, alumni sekolah dan sebagainya. Ramini Hussein, Rosina binti Johari, Kak Haji top fan, Ustaz Syafiq Murad, Barakallahu Fiq, Firza Hamid, Abdul Rahman Said, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ghazali Osman, ni Cikgu Ghazali ke? Ahlan wa sahlan. Zuraina Zubair, Aisyah Iskandar, top fan, Ili Iziani, terima kasih semua. Muhammad Fazli Ahmad. Ini kita akan menamatkan perbincangan tafsir kita daripada surah An-Naml. Mudah-mudahan kita dapat tadabbur, memahami, menghayati, mengamalkan dalam kehidupan kita. Rilis Saiful Bahri, Zuraina Nur Muhammad, Nur Nai Yamin, Nur Ma'wang. InsyaAllah mudah-mudahan keadaan mengizinkan untuk kita khatam pada malam ni, izin Allah. Walau bagaimanapun kita meninjau kembali, flashback balik ayat 87 hingga 90 sebelum menuju kepada penghujung surah An-Naml. Surah Semut ini, bagi yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang ke-7, muka surat 59. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atawhu dakhirin. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dalam keadaan merendahkan diri. Dan kamu melihat gunung ganang itu, kamu menyangkakan ia tetap di tempatnya, padahal ia bergerak sebagaimana bergeraknya awan. Begitulah buatan Allah yang membuat dengan kukuh setiap-tiap satu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang bawa kebaikan, maka ia memperolehi balasan lebih baik daripadanya. Sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang aman, tenteram daripada kejutan yang dahsyat pada hari itu. Dan barang siapa yang bawa kejahatan, maka disungkurkanlah muka mereka dan neraka. Tiadalah kamu dibalas, melainkan dengan apa yang dahulu kamu kerjakan. Muslim-muslimat yang hati dan dikasihan, sekarang Allah mengkhabarkan keterkejutan pada hari kiamat nanti dengan tiupan sangkakala. Kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab tafsir, contohnya dalam tafsir Qurtubi, menerangkan kepada kita bahawa bila Allah SWT menceritakan tentang sangkakala ni, sebenarnya sangkakala adalah satu yang dibuat daripada cahaya yang berada pada tangan Israfil alaihissalam, malaikat yang tugasnya untuk meniup sangkakala ini. Ia seperti trompet, kata Mujahid. Jadi pendapat yang benar mengenai tiupan itu adalah ia berlaku 2 kali, bukan 3 kali, telah saya jelaskan pada kuliah yang terdahulu. Sebab 2 perkara ini berkaitan.
iaitu mereka sangat terkejut yang buatkan mereka mati, kemudian tiupan kebangkitan semula, iaitu dengannya semua manusia, semua makhluk akan hidup untuk dikumpulkan bagi mengalami pembalasan. Jadi tiupan sangkakala ni adalah tiupan yang menakutkan. Ia mematikan semua manusia untuk kali pertama tiupan dilakukan. Kemudian tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Inilah pendapat yang disokong oleh banyak hadis dan diperkatakan yang dipegang oleh kebanyakan jumhur para ahli tafsir Al-Quran. Jadi tidak ada satu pun makhluk daripada yang hidup pada zaman Nabi Adam sampai ke hari kiamat, melainkan semuanya akan tampil hadir dalam peristiwa besar yang berlaku perhimpunan di hari kiamat itu. Jadi setelah hari kiamat terjadi dan setelah tiupan kedua berlaku pengumpulan semua makhluk, kemudian seperti yang digambarkan akan beransur-ansur hilanglah gunung ganang yang ada di muka bumi, yang mana Allah Ta'ala menjelaskan di sini, wa taral jibala tahsabuha jamilatan wa hiya tamurru marras sahab. Kamu melihat gunung ganang itu, kamu menyangkakan ia kekal, tapi sebenarnya ia akan bergerak sebagaimana bergeraknya awan. Setengah ahli tafsir membawakan ayat ini dalam perspektif berlakunya hari kiamat. Itu kebanyakan para ulama tafsir bawakan. Ketika ia turun 1400 tahun lalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab mendengar ayat ini dibaca ke Nabi dengan penuh takjub. Mereka kehairanan, bungkam, mereka tak faham apa yang dimaksudkan di sini. Tetapi mereka merasa yakin ia datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Telah saya terang kepada tuan-tuan di kalangan pemimpin Quraisy ini, zaman Mekah mereka meninjau-ninjau peluang untuk mendengar bacaan Quran daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sama ada di rumah baginda ataupun di rumah Arqam bin Abi Arqam pada waktu malam, hingga tersempak satu sama lain dan merasa malu di atas perbuatan mereka masing-masing yang enggan mengikuti Islam, padahal mereka mengetahui ia datang daripada Allah SWT dengan pengubahan ayat-ayat yang indah, susunan ayat yang teratur, mesej yang dibawakan begitu jelas. Jadi kata Syekh Qutb rahimahullah, ahli tafsir yang terkemuka yang mendapat gelaran syahid, dan memang layak beliau ini menjadi syahid, mati syahid kerana memperjuangkan Islam, mengarang tafsir yang terkemuka itu fi zilalil Quran. Beliau berkata, kamu baca ayat ini, kamu akan lihat kekuatan yang ada pada Quran dari sudut i'jaznya dipanggil tajsid. Unsur tajsid ni adalah unsur menghidupkan apa yang terdapat dalam Quran, dia bukan perkataan-perkataan kosong. Itu sebab di kalangan kita yang telah pun baca Al-Quran ini mungkin lebih dari 10 kali dikhatamkan, tapi masih lagi nikmat untuk terus membacanya. Kadang-kadang dia tak faham pun. Kalau dia faham, tentulah lebih seronok lagi untuk baca Al-Quran. Tapi seseorang kita kalau diberikan buku box office bestseller, buku yang paling banyak orang baca, kita baca sekali, yang kedua dibagi kepada kita, rasa nak termuntah bacanya tuan-tuan. Meluat ada, benci ada, boring pun ada, rasa macam tak pernah sabar pun ada. Memang kita tak akan lihat dah filem itu atau bacalah buku itu untuk kali kedua berikutnya. Tak, kita akan tengok dah. Ini beza daripada Al-Quran. Malah tanqadi ajaibu, dalam satu hadis mengatakan keajaiban yang ada padanya, kekaguman kamu tidak akan berakhir dengan baca Al-Quran itu. Jadi balik kepada gambaran tentang gunung ini bergerak sebagaimana bergeraknya awan. Kata Syekh Dr. Ratib Nabulsi dan tafsirnya dalam tadaburnya kepada ayat yang indah ini, beliau kata sebenarnya ayat ini bukan sahaja menggambarkan kedahsyatan hari kiamat yang akan berlaku seperti kal-ihnil manfush, macam kapas yang diterbangkan, gunung ganang itu akan hancur luluh, dipecahkan oleh Allah SWT seperti ayat ini digerakkan. Jadi kalau kita perhatikan pada perspektif Quran, kata para ulama tafsir, contohnya Imam Qurtubi, contohnya Imam Mutawi Sya'rawi, ini adalah gambaran tentang proses kiamat itu berlaku. Daripada ia beransur-ansur dihancurkan dan kemudian jadi seperti debu yang berterbangan. Dan kata Dr. Ratib Nabulsi pula, ia mungkin merujuk juga kepada keadaan sekarang. Kerana di sini berlaku satu tashbih. Wa taral jibala tahsabuha jamilatan wa hiya tamurru marras sahab. Kamu melihat gunung, kamu nyangkakan ia beku, kaku, dorman pada tempatnya, tapi sebenarnya ia bergerak macam bergerak awan. Apa tashbih kat sini, wahai Dr. Ratib Nabulsi? Kata beliau, cuba anda perhatikan kapal terbang. Siapa yang duduk dekat dengan KLIA, dekat dengan airport. Kalau kapal terbang ni take off, bunyinya satu bandar dengar tuan-tuan. Orang yang duduk dekat airport, telinganya dah immune. Tiap-tiap hari dengar, mungkin dah jadi 1/3 pendengarannya sudah kurang banding dengan orang yang tidak terganggu dengan pencemaran bunyi macam tu.
Tapi kalau kau perhatikan pergerakan gunung ini, ia bergerak macam geraknya awan. Tuan-tuan tahu tak berapa berat awan yang ada membawa hujan, cumulus nimbus, contohnya awan yang bawa air dalamnya, yang bawa hujan ke tempat-tempat itu. Berapa beratnya tuan-tuan agak? Ada 3 tan, 4 tan, ratus tan tuan-tuan. Berat awan itu ratus tan. Tapi macam mana dia bergerak perlahan, tak ada bunyi pun keluar. Ini pagi ni kita lihat gelap di Petaling Jaya. Tiba-tiba menjelang pukul 11 pagi sudah terang. Awan ni pergi mana? Pergi ke Seremban, turun ke Melaka, pergi ke Johor. Akhirnya turun hujan dekat Laut Cina Selatan. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi gambaran gunung yang bergerak ni, kata Dr. Atik Nablusi, kalau kau perhatikan sebenarnya ada berbelas-belas bentuk pergerakan yang berkaitan dengan bumi. Satu, pergerakan bumi pada orbitnya. Pergerakan ni laju tuan-tuan ni. Saya terbaca, saya pun kagum. Masya Allah, subhanallah, tabaraka wa ta'ala. Kata saintis, pergerakan bumi ini pada tempatnya, kalau saya sebut pada tuan-tuan, silap tuan-tuan tolong betulkan ya. Mengatakan bahawa pergerakan yang pertama tentang bumi ni, dia berbelas-belas bentuk pergerakan. Kalau saya nak tunjuk pada tuan-tuan, saya kena bawa whiteboard nanti. Nantilah waktu lain kita jelaskan bagaimana maksud pergerakan ni. Saya nak bawa sikit saja bentuk pergerakan. Pergerakan yang pertama, iaitu pergerakan bumi di orbitnya sendiri. Apa dipanggil orbit? Pergerakannya itu tuan-tuan berlaku selaju 1,600 km satu jam. Allahu Akbar. Tuan-tuan naik kapal terbang supersonik yang paling laju berapa tuan-tuan? Concorde. Berapa lajunya? Berlaju daripada bunyi? Ini pergerakan bumi di tempatnya sahaja 1,600 km sejam. Pergerakannya. Di atas gunung itu ada, di atas bumi itu gunungnya, lautannya, kapal terbang yang mengelilinginya untuk pergi ke tempat-tempat. Tapi tak ada seorang pun perasan pergerakan itu. Bayangkan kalau Allah jadikan pergerakan itu kita rasakan. Setengah orang diuji dengan gempa bumi. Balik tengok rumah retak, tengok barang berterabur. Orang yang berada di tempat gempa bumi itu melakukan pening. Naik motor boleh jatuh. Dia pun tak tahu kenapa dia jatuh. Tanya kepada orang yang pernah ada pengalaman di Aceh ketika berlaku gempa bumi. Sebelum berlakunya gempa bumi tersebut. Jadi tuan-tuan dimulakan Allah sekalian. Ini kasih sayang Allah. Itu sebab dalam ayat ini bila Allah menyatakan di hujungnya, sun Allahillazi atqana kulla syai'. Allah SWT menjadikan dia sun'a. Sun'a ni maksudnya sana'a. Sana'a ni begitu daqiq, begitu teliti, begitu kemas. Begitu hebat kejadian yang Allah susunkan dalam kehidupan, sehingga kalau kita balik ke rumah tak adalah kita nampak kereta kita kat atas atap, kerusi berterabur, cermin dinding pecah. Tak, kita alami itu semua. Padahal pergerakan itu kalau kamu lihat dalam kajian sains bumi menunjukkan bahawa pergerakan bumi itu pada orbitnya selaju 1,600 km sejam. Lebih laju daripada mana-mana kapal terbang yang kita naiki. Subhanallah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu sebab kalau kita perhatikan, bila melihat وهي بحجم كبير تدور حول نفسها في 23 ساعة و56 دقيقة. Jadi pergerakan bumi itu dalam 23 jam, cuba tuan-tuan bayangkan berapa punya laju, 24 jam seharian. Subhanallah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. و95 جزءا من 1000 في ثانية وهذا رقم دقيق جدا لا يزيد ولا ينقص. Jadi ini pergerakan bumi. Kalaulah bumi tidak bergerak seperti itu, maka kita tidak akan dapat cahaya matahari yang mencukupi. Dan pergerakan bumi itu bukan sangat laju, dia pun berpusing juga supaya adanya peredaran musim. Kalaulah ia bergerak tetap je begitu, dia tak bergerak berpusing di tempat-tempat yang lain, maka tentulah yang duduk dekat utara tak kena cahaya matahari. Berabad-abad lah dia tak kena cahaya matahari. Tapi dia berpusing, sambil dia berpusing itu, setiap permukaan bumi mendapat cahaya matahari yang mencukupi dalam takdir kekuasaan Allah yang Allah gambarkan. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ. Ini yang telah kita bincangkan dalam surah Az-Zumar yang lalu. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Manusia ni tidak fikir tentang kuasa Allah, tak pernah nak menghargai apa yang Allah jadikan, tak pernah nak berfikir dan mensyukuri nikmat Allah yang Allah jadikan begitu teliti sistem yang ada. Kata Dr. Atik Nablusi lagi bahawa berkenaan dengan pergerakan gunung ini umpamakan seperti pergerakan awan, ditashbihkan di situ. Awan bergerak dengan smooth, perlahan, tak ada bunyi pun, padahal dia mengandungi berapa tan air dalamnya kalau awan yang bawa hujan.
Kapal terbang yang cuma mungkin satu kapal sebesar 747 kata pilot yang bawa kapal terbang paling hebat ini tuan-tuan, ataupun Dreamliner 787, berapa tan dia take off? 300 tan dia. Ustaz, kalau kami take off kapal terbang paling besar ni, kapal terbang yang paling dibangga-banggakan ni ataupun A380, mungkin beratnya 300 tan atau lebih sedikit, seperti yang bawa 10 buah lori trailer 300 tan. Tapi awan tuan-tuan lebih berat daripada itu tuan-tuan. Awan bergerak ada bunyi tak tuan-tuan? Satu pun kita tak dengar. Sedangkan kapal terbang yang jauh lebih kecil daripada beratnya awan itu bunyi kalau bergerak, satu kil air itu dengar. Semua satu sepang itu dengar. Inilah kehebatan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab layak untuk Allah menyatakan Subhanallahillazi atqana kulla syai'. Ni Tasnim Hanani mengatakan bahawa di Google kelajuan putaran bumi dipakai 1670 km sejam. Tengok. Saya baru kata tadi. Ya, tuan-tuan yang rahmati dikasih. Terima kasih Tasnim. Jadi bila kita perhatikan, itu pergerakan pertama kata Dr. Teknologi. Pergerakan yang kedua adalah berkaitan dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari yang berlaku 30 km fi thaniya, 30 km satu saat. Dan bergeraknya bumi keliling matahari ini dalam tempoh fi 365 yawman, 365 hari. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasih sekalian. Itu sebab dalam kiraan yang disebut di sini ada berlaku tahun lompat setiap 4 tahun sekali. Yang mana ada bulan yang cuma mempunyai 29 hari sahaja. Kerana pergerakan bumi mengelilingi matahari itu ada ketepatan yang tertentu yang Allah jadikan berdasarkan kepada ayat surah Az-Zumar yang telah kita kaji, kita tadabbur pada kali yang lalu. Wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi. Bumi itu berada dalam genggaman Allah SWT, dia tidak akan terlewat walaupun saat, tidak terlebih walaupun saat. Kalau kita naik bas ke London, katakan London ni kota paling punctual, on time semua benda, pun bas itu boleh terlalu awal. Boleh terlalu awal, dia sampai kat saya dia cakap, kita dah terlalu awal 3 minit, jadi kita akan berhenti dulu kat sini 3 minit. Siapa yang nak cepat, bolehlah naik bas belah. Itu dikatakan manusia antara yang paling teliti, tepat waktu di Eropah. Tapi dunia yang Allah jadi ini tak pernah terlewat sesaat, terlebih saat. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Dan yang dikatakan pergerakan yang ketiga itu, pertama tadi pergerakan bumi pada tempatnya, pergerakan bumi mengelilingi matahari, kemudian pergerakan bumi untuk membenar, untuk membolehkan seluruh permukaan bumi itu terkena pada matahari. La ilaha illallah Muhammad SAW. Berapa jenis pergerakan tuan-tuan? Kalau pergerakan punya laju seperti itu, maka layak tak dikatakan gunung ganang itu bergerak macam bergeraknya awan? Maka ini maksud, salah satu maksud yang dikehendaki oleh Allah, wallahu a'lam, kata Dr. Atin Nabulsi. Kata Imam Muhammad Tari Syarawi bila dalam tafsirnya, bila anda melihat, anda menaiki sebuah kereta api laju ataupun kapal terbang ataupun sebuah bas yang besar, kita tak rasa kenderaan itu bergerak. Yang kita nampak keliling kita bergerak. Nampak bus station itu bergerak, nampak kereta keliling itu. Kita tak rasa kita bergerak sebab kita berada dalam satu tempat yang besar. Bayangkan bumi ini berapa kali besar daripada bas, daripada kereta api, daripada kapal terbang. Terlalu besar. Kita terlalu kecil di atasnya, maka langsung kita tak menjadi pergerakannya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ini kata-kata dikemukakan oleh Imam Muhtari Syarawi yang tafsirnya. Baik tuan-tuan. Jadi barulah kita faham keterkaitan yang berlaku, kata Imam Biqai, di antara ayat-ayat daripada episod yang lalu dengan episod pada kali ini, bila Allah menceritakan tentang kedahsyatan kiamat, nanti gunung ganang sama ada pada waktu itu apa, ataupun di sekarang telah mula bergerak yang kita pun tidak faham, kita tak nampak, cuma sains saja membuktikan kebenaran yang terdapat dalam Quran ini. Lalu Allah memberi kepada kita satu peringatan sebagai orang beriman, man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'i yawma idzin aminun. Siapa yang datang bawa kebaikan, maka kebaikan itu untuk diri sendiri. Dia akan dapat lebih baik daripada apa yang dilakukan. Mereka akan selamat daripada hari yang sangat menakutkan. Mereka akan pada hari yang menakutkan itu, pada hari yang sangat membimbangkan itu, mereka aman daripadanya. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, manusia akan terbahagi kepada beberapa golongan. Golongan yang paling besar sekali, golongan mukmin ataupun Ahlul Jannah dengan Ahlul Nar. Ahlul Yamin dengan Ahlul Shimal. Orang yang masuk
golongan kanan ataupun golongan kiri. Dua golongan saja yang ada pada hari akhirat. Kalau ada pun Al-A'raf itu, iaitu mereka yang sama banyak kebaikan dan keburukannya, tapi pasti di hujung Allah akan ampunkan, masuk mereka dalam rahmat Allah. Jadi manusia terbahagi kepada dua kelompok. Orang yang bahagia, orang celaka. Orang yang sa'id dengan syaqi. Su'ada dengan ashqiya. Jadi orang mukmin yang beramal saleh, mereka mendapat pahala yang besar. Orang derhaka, kafir, asin, fasiqun, mujrimun, ini adalah orang yang melakukan kejahatan di dunia. Mereka dilempar dalam neraka seperti yang digambarkan oleh Allah di sini. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fakubbat wujuhum fin-nar. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kubat ini telah saya jelaskan pada kuliah lalu, ia merujuk kepada satu bentuk pasif. Kabar, yakubu ataupun kuba, yukabu. Orang ini akan dimasukkan ke neraka dalam keadaan hina, disungkurkan mukanya. Jadi sehingga keadaan seperti ini akan automatically difahami oleh orang yang memperhatikan bahawa bulan itu berada dalam satu hukuman penerhakaan. Kerana penerhakaan kepada Allah, maka itulah yang layak dilakukan untuknya. Sedangkan wajah adalah tempat yang paling mulia, yang paling kita melihat seseorang pada wajahnya, wajah yang mulia dan berada di tempat yang tinggi itu tiba-tiba diterbalikkan keadaannya untuk berada di tempat yang paling hina, di kaki, di debu, kakinya pula diadakan di atas. Jadi pahala yang diberikan oleh Allah ni kepada orang beriman disebut sebagai al-khair. Ditafsirkan dengan pelipat gandaan. Paling kurang pun 10 pelipat gandaan yang akan diberikan oleh Allah kepada seseorang. Walaupun demikian, kemaksiatan dilakukan tidak akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihan. Sekarang masuklah kita kepada episod terakhir pada surah Al-Naml. Bila Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Sadaqallahul Azim. Aku hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Rabb negeri ini, Mekah, yang telah menjadikan suci dan kepunyaannya adalah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya masuk di kalangan orang menjadi, dan supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Siapa yang mendapat petunjuk, maka sungguhnya dia telah mendapat petunjuk untuk dirinya sendiri. Siapa yang sesat, maka katakanlah sungguhnya aku ini tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Dan katakanlah segala puji bagi Allah, dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya, maka kamu akan mengetahuinya, dan Rabbmu tidak lalai daripada apa yang kamu lakukan. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihan. Jadi kata Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya pada 64 jilid yang ke-7, Allah mengkhabarkan kepada nabinya serta merintahkan untuk mengatakan, aku hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Rabb negeri ini, yang telah menjadikan suci dan kepunyaannya segala sesuatu. Jadi di sini menyandarkan Allah SWT kepada satu tempat dan menjadikan tempat itu mulia. Kalau kita kata sebagai contohnya beg, ni beg siapa? Tapi kalau sebut beg Perdana Menteri, ada nilai tertentu. Ini laksa mana? Laksa Singapura. Sama je tuan, Singapura ke Penang ke Sarawak ke, tapi bila sandar pada tempat itu dia memberikan kelainan. Sate mana ni? Sate Bangi. Contoh tuan-tuan yang boleh kalau sekalian. Jadi dengan menyatakan demikian, kita telah menjadikan satu perkara itu dipandang lebih hebat daripada yang lain, ataupun nak distinguish satu benda. Jadi apatah lagi kalau ia disandarkan kepada Allah SWT yang Maha Berkuasa. Jadi kalau sebut ini kerjanya apa? Kerja polis. Ramai orang kerja polis. Tapi kalau sebut polis sultan, polis yang Sultan Agung, maka automatically orang akan memandang lebih tinggi jawatan seseorang itu. Maka demikian juga dalam bentuk rumah, bila disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rumah Allah, Mekah ini merupakan tempat yang paling mulia. Bahkan kita muslim maklum ketika Nabi membuka kota Mekah, maka Nabi telah pun bersabda kepada kota Mekah, wahai kota Mekah, sungguh kau sebaik-baik bumi, permukaan bumi yang paling disayangi oleh Allah. Kalau tidak umat di sini menghalau aku keluar, tentulah aku tidak akan keluar daripadanya. Jadi Allah telah menjelaskan sini, allazi harramaha. Allah telah pun mengharamkannya. Perkataan haram ni kalau kita rujuk dalam bahasa Arab, asal perkataan haram, kha, ra, alif, mim. Jadi kalau kita lihat dalam kamus-kamus bahasa Arab,
Contohnya Kamus Al-Mufradat oleh Imam Al-Asfahani. Jadi haram ni pada mulanya bererti terlarang. Begitu juga disebut perkataan terhormat. Maknanya ada kaitan di antara satu sama lain. Kalau kita kata penghormatan, dia perkataan haram juga. Maknanya hurmah, hurmah. Kalau Arab sebut harim. Harim ni sama ada tempat yang tersembunyi, tempat yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain, mungkin kerana keluarganya, isterinya, anak perempuannya duduk kat situ, nanti nampak aurat mereka. Ataupun harim juga kadang merujuk kepada orang perempuan, kerana mereka tidak layaklah untuk dipertontonkan kepada orang lain. Ada isu berkaitan aurat dan sebagainya, tentang maruah. Jadi maka disebut perkataan itu berasal daripada perkataan hurmah. Jadi larangan melakukan satu perkara, kalau kita faham dalam bahasa fiqh sebagai contohnya, fiqah mungkin kerana perkara itu kotor, zina contohnya, ataupun bersama dengan isteri ketika dia sedang haid. Ini haram. Jadi haram berarti merujuk kepada perkara yang mengundang penyakit, adanya najis dan sebagainya. Dan juga boleh merujuk kepada penghormatan, keistimewaan ataupun kesuciannya. Jadi seperti dalam tanah haram yang merujuk kepada kemuliaan sendiri, bahawa pokoknya tak boleh ditebang, binatangnya tak boleh disembelih, ditangkap sewenang-wenangnya kecuali kalau binatang itu mendatangkan mudarat, burungnya tak boleh dihalau, burung merpati yang banyak dekat tanah haram itu tak boleh kita halau-halau. Ini menunjukkan kepada kemuliaan tempat itu, penghormatan yang diletakkan oleh Allah SWT. Jadi apabila kita bercerita membandingkan perkara ini untuk faham, bila kita datang ke majlis diraja, contohnya kita lihat orang sibuk bersidang kat parlimen. Yang baik-baik tu baik dah tuan-tuan, yang cakap merapu-rapu tu perbaikilah diri kerana rakyat pun melihat apa-apa yang buruk yang kita katakan dekat parlimen. Jadi bila hadir di tempat-tempat seperti itu ada dress code-nya yang tersendiri, pakaiannya yang tersendiri, sebagai penghormatan kepada dewan yang mulia itu. Maka bila merujuk kepada kamu duduk dekat dunia ini, kamu kena hormat pada pemilik bumi ini. Dia yang menggerakkan bumi, dia bagi kamu makan, dia mengutuskan Nabi-Nabi, kamu ikutlah. Macam kita hadir di satu-satu tempat yang dimiliki oleh sistem kemuliaan, keagungan, raja dan sebagainya, maka kita takluk pada undang-undang yang ditetapkan. Maka demikian juga bila Allah sebut di hujung, Allah mengingatkan, kamu berada kat tempat ini, kenapa kamu tak ambil pengajarannya? Kenapa kamu tidak ambil? Kenapa kamu tidak ambil? Tidak menghormati. Minta maaf, Ustaz, suara putus-putus dalam syarah. Ya, apa masalah ni saya pun tidak tahulah. Mudah-mudahan ni berkaitan. Dengar ke suara saya? Ustaz Safi Sadiqin, dengar ke? Ke tak dengar? Kita tak dengar ya. Allah maafkan saya, kerana saya pun tak tahu apa masalah ni. Mungkin boleh on off balik semula agaknya. Di tempat kami nampaknya semua intact, mikrofon dan sebagainya ya. Baik. Merujuk kepada perkataan haram lagi sekali, bahawa kita kena menghormati satu tempat, menghormati seseorang. Apatah lagi kalau Allah SWT yang telah pun beri kepada kita segala kenikmatan ni, tentulah lebih-lebih lagi kewajipan untuk menghormati, mentaati, mengikuti, memahami dan juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan hadirin dan dikasihi sekalian, jadi bila Allah nyatakan di sini walahu kullu syai', ini adalah untuk membatalkan dakwaan bahawa Mekah sahaja milik Allah Taala. Jadi bila Allah nyatakan rabb hadhil baldati alladhi haramaha walahu kullu syai', bukan bumi ini saja, pemilik kepada bumi ini saja, Mekah sahaja, tapi dia juga memiliki segala sesuatu. Maknanya negara kamu pun milik dia, negara di kutub utara pun milik dia. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang Islam. Wa ana atlul Quran. Sekarang ni bila aku dah sampaikan kepada kamu tentang Islam dan aku dah cerita kepada kamu macam-macam perkara, kamu masih lagi menolak. Kamu masih tak nak ikut. Kamu masih lagi menentang. Kalau kamu masih menentang, aku punya kerja dah habis. Ahlan wa sahlan wa jalan. Kerja aku dah selesai. Kamu nak ikut tak nak ikut, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan. Dan kerja penyampaian ini telah aku lakukan. Kamu masih lagi menentang, wahai si kafir, si musyrik, orang murtad, orang fasik, orang munafik. Maka kalau kamu masih lagi menentang, aku tidak boleh buat apa-apa. Aku diperintahkan untuk mengajak kamu jadi orang Islam. Dan aku pun sebahagian daripada orang Islam. Wa an atlul Quran, faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Dan aku juga diperintahkan untuk membacakan Al-Quran.
setengah qiraat seperti tashil baca wa an atlul Quran. Tuan-tuan boleh kawasan ni seperti bacaan mereka yang terdapat di Afrika, di utara Afrika, dalam qiraat yang lain daripada kita. Faman ihtada fa inna ma yahtadi nafsi. Siapa yang dapat hidayah, maka dia akan dapat hidayah untuk dirinya. Wa man dhalla faqul inna ma ana minal munzirin. Dan siapa yang tersesat, maka aku ini hanya datang untuk memberikan peringatan kepada kamu. Aku tidak bukan hanyalah rasul yang Allah utuskan untuk menyampaikan kepada kamu. Clear Rosli Ahmad Hidayu, alhamdulillah clear, JB clear, alhamdulillah cerah semua clear, JT pun clear, alhamdulillah, semuanya loading. Baik. Dan akhir sekali, wa man dhalla faqul inna ma ana minal munzirin. Kalau kamu sesat, kamu tidak ikut kebenaran, kamu menolak, aku memberikan berita menakutkan untuk kamu insaf. Wa qul alhamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan katakanlah segala puji bagi Allah, dia akan perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kebesarannya. Kalau kita belajar bahasa Arab, sin ini merujuk kepada akan datang. Tetapi setelah masanya tidak begitu jauh nak dibandingkan dengan huruf tasrif yang lain namanya saufa. Kalau saufa jauh lagi, tapi kalau sin, kalau kata sa'azhab, saya akan pergi, sekejap lagi saya pergi. Tapi kalau saufa azhab, mungkin sehari, 2 hari, mungkin lebih lama daripada itu. Biasanya sa ni merujuk pada dekat, saufa merujuk pada jauh. Jadi pada umumnya digunakan merujuk satu perkara yang tidak lama lagi akan berlaku. Maka setengah ulama pendapat bahawa ayat-ayat ditujukan adalah bukti-bukti kebenaran yang pasti Allah akan tunjukkan dengan segera. Berapa kesegeraan ni tuan-tuan skalanya, wallahu alam. Bila ayat diturunkan di satu amaran kepada musyrikin bahawa kamu akan melihat kesan kedegilan kamu, kalah mereka di medan Badar, kalah mereka dalam perang Ahzab, kalah mereka dalam perang Hunain, dan akhirnya Islam bertapak di Jaziratul Arab itu. Mereka semua masuk Islam berbondong-bondong. Jadi itu kesan daripada kebenaran Islam datang membawa kemenangan untuk mereka yang mengikutinya. Kamu akan lihat kebenaran yang Allah itu, barulah kamu tahu, barulah kamu rasa rugi, barulah kamu menyesal. Dan kalau kita bandingkan dalam kehidupan 1400 tahun Islam, ada begitu syarat dengan pengalaman-pengalaman kemenangan yang kita boleh sebut sebahagian daripadanya pembukaan Palestin oleh Salahuddin Ayyubi, pembukaan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih, kekalahan Mongol di tangan Sultan Muhammad Qutuz di Ain Jalut, kemenangan Islam zaman berzaman begitu banyak diungkapkan dalam sejarah. Dia kata para ulama ini semua merujuk kepada Allah SWT tidak pernah ihmalkan satu benda, tapi Allah imhal. Imhal ni berarti ia dilambatkan. Dalam kiraan kamu rasa lambat, tapi sebenarnya dekat. Kerana apa yang kita pelajari dalam ayat Allah surah Al-Ma'arij, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kamu mendapati ia jauh, tetapi sebenarnya ia dekat. Kami melihatnya dekat. Kemenangan Islam ini sudah pun dekat, walaupun kita kira dengan perkiraan ribuan tahun, ratusan tahun belum datang kemenangan itu, tetapi setiap hari Allah Ta'ala menunjukkan kemenangan itu terselah kepada mereka yang suka atau mereka yang benci, mereka yang puji atau mereka yang keji. Tuan-tuan yang Allah sekalian, ayat ini yang terakhir saya kita akan dapat lihat keterkaitan yang ada di antara ayat-ayat indah ini. Kaitannya, permulaan yang telah kita pelajari dahulu di awal surat Naml, Allah menyatakan Tasin. Allah menyebut tentang inilah Quran yang telah pun sebagai kitab yang menjelaskan petunjuk berita gembira. Jadi siapa yang menyambut, maka keuntungan, kebaikan untuk dirinya sendiri. Demikian pada awal surah yang telah kita pelajari pada kuliah yang terdahulu. Dan Muhammad SAW bacakan Quran, menjelaskan maknanya. Dengan kalimah yang lain, di celahnya terdapat ancaman bagi mereka yang menolak Al-Quran, menolak Islam, menolak keputusan Nabi kita SAW. Jadi di hujungnya Allah kembalikan untuk kita renungi lagi sekali Al-Quran. Wa anatul Quran, ingatkan semula Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu bukan untuk diri kamu saja, kepada anak-anak kamu, kepada keluarga kamu, kepada orang-orang kamu, kepada staf-staf kamu di pejabat, kepada anak-anak murid kamu. Masya Allah, saya berbalik dari Terengganu tuan-tuan. Hebat orang Terengganu. Banyak sebab di Terengganu ni pasal tu mereka dapat kesan cemerlang di peringkat UPSR, SPM, PT3. Kerana mereka memperuntukkan banyak masa membaca Al-Quran. Ada setengah sekolah tu 15 minit, 20 minit. Pada awal kelas, masuk waktu pagi baca Quran. Kalau Jumaat baca surah Al-Kahfi. Bagaimana keserasian yang berlaku di antara jiwa anak-anak ini bentuk dengan Al-Quran ini membantu guru untuk begitu mudah mengajar mereka. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala.
Ada seorang sahabat bercerita bahawa kawannya doktor pakar. Selalu mulakan operation pukul 7 malam, akhir pukul 10 malam. Operation apa-apalah. Dia doktor pakar. Lalu bercerita dengan kawannya, aku selalu operation pukul 7, aku habis pukul 10. Jadi sembahyang maghrib aku carry forward bahawa ke isyak aku qada ataupun jamak dalam setengah pandangan para. Memanglah dibenarkan kalau itu keadaannya. Maka kawan yang salih ni kata kepadanya, daripada kau start pukul 7 habis pukul 10, kenapa kau tak start pukul 8? Kau kan doktor pakar, kau kan surgeon, kau kan konsultan. Kau tak boleh ke bagi arahan bahawa aku nak start pukul 8, nak sembahyang maghrib. Doktor tu termenung terfikir, ya juga yang aku dahulukan hak Allah, aku baca Quran, Allah mudahkan aku. Lepas sembahyang dia baca Quran lah kan. Maka mulai hari itu, dia pun berazam dan membuat satu prosedur baru di hospital pakar itu untuk mengatakan saya nak mula operasi pukul 8. Kena waktu malam saya akan start pukul 8. Sembahyang maghrib, doa dulu, baca Al-Quran dulu, baca sembahyang hajat dulu. Tuan-tuan, ternyata operation ni biasanya masa 3-4 jam sebelum itu, kalau start pukul 7, pukul 10 malam baru habis. Sekarang dia start pukul 8, pukul 9, kadang-kadang pukul 9 dah habis. 9.30 dah habis. Pasti sebelum pukul 9.30 dah habis. Siapa yang jadikan masa ni tuan-tuan? Kenapa kita ni kedekut sangat berkira-kira dengan Allah? Kenapa kita banyak menyandarkan kehebatan kita kepada manusia, peralatan dan sebagainya? Kita lupa pada Allah yang menetapkan segala-galanya. Jadi di awal dengan hujung, keserasian yang luar biasa. Di awal menyuruh kita untuk menjadikan Quran sebagai panduan, bimbingan. Di hujung peringatan kepada kita sekali lagi. Maka layaklah di hujung ni Allah menyatakan, wa qul alhamdulillahi sayuriikum ayati fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Katakanlah Muhammad, banyaklah ucap syukur pada Allah, puji baginya. Dia pasti akan memperlihatkan kemenangan Islam itu, tanda-tanda kebesarannya. Setiap waktu, saya kamu akan mengetahuinya. Antara tanda-tanda itu adalah keluarnya dabah yang telah saya ceritakan kepada tuan-tuan. Dan kita tafsir begitu banyak maklumat menceritakan tentang bentuk rupanya. Kita tak perlu tahulah tuan-tuan detail. Nanti semua orang nak kena lukis Dajjal macam mana, nak kena gambarkan menara kat Mekah tu Dajjal pula, duit Amerika. Ini cerita-cerita mengarut ni, tak payahlah tuan-tuan. Ia belum berlaku lagi. Bagi orang beriman, itu sebab kita orang beriman ni kena banyak minta hidayah, taufik daripada Allah SWT. Kita minta selamat ke akhirat. Antara doa yang banyak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam amalkan adalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar Nabi mengamalkan doa ni selalu dalam tahajud baginda, dalam doa baginda ketika sujud, maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mengapa Rasulullah banyak doa ini? Maka jawapan Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, dalam Adab, Kitabul Adab. Beliau berkata, yadnu ahadukum min rabbi hatta yad'a kanafahu alayhi fayaqul amilta kaza wa kaza fayaqul na'am wa yaqul amilta kaza wa kaza na'am fayukarriruhu thumma yaqul inni satartu alayka fid dunya fa ana aghfiruha laka al-yawm. Kata Nabi SAW menjawab soalan isterinya Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, wahai Rasulullah, kenapa Rasul banyak baca doa ini? Ya Allah, mudahkan untukku hisab di akhirat. Jawapan Nabi kita, nanti Allah akan dekat dengan kau ke akhirat. Allah bertanya kau sepatah-sepatah, amilta kaza wa kaza, kau buat dulu benda ni. Maka hamba tu, ya Allah, tak ada siapa boleh menafikan. Ditunjuk lagi gambaran kelakuan maksiat di dunia. Amilta kaza wa kaza. Fayaqul na'am wa yukarriruhu. Dia tak ada siapa boleh menafikan. Kerana siapa yang menafikan, dia akan azab. Orang beriman, dia pasrah. Dia tahu memang itu kesalahannya. Ketika itu imannya lemah dan sebagainya. Maka Allah pun di akhir sekali berkata kepadanya, satartuhu alaika fid dunya wa aghfiruha laka al-yawm. Dulu kat dunia aku tutup aib kau. Orang tak nampak aib kau ini kan? Kau buat kejahatan demikian kan? Aku tutup. Kerana Allah ni sifatnya satar, sitir. Allah ni menutup. Maka sebagaimana aku tutup di dunia, di akhirat pun aku ampunkan untukmu. Maka masuklah engkau dalam rahmatku. Maka itu sebab Nabi selalu mengamalkan ayat doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Kerana kombinasi berlaku ayat ni kita dapat lihat di hujungnya, muaranya, perbincangan ni menuju kepada akhirat. Maka apa persiapan engkau untuk ke akhirat? Bimbanglah dosa-dosamu, banyaklah bersyukur kepada Allah, banyaklah baca Quran, ambillah iktibar pada semua, ambillah iktibar daripada utusan Nabi-Nabi yang pernah diutuskan, dan seruannya semua menjurus kepada tauhid, akidah yang benar. Jadi tuan-tuan, nampaknya kita menuju ke akhiran surat Naml. Terima kasih kepada Ustaz Syafiq Murad kerana mengajak kita untuk membicarakan surah yang penting ini.
Nanti kalau tuan-tuan ada permintaan apa-apa, cadangan surah-surah, bolehlah beri kepada saya di Facebook ni supaya saya boleh fikirkan. Salahuddin Din, bukan tu salah eja tu. Hasibni. Allahumma hasibni. Allahumma hasibni. Ha alif, sin, ba, nun, ya. Allahumma hasibni hisaban yasir. Baik, terima kasih kepada Zazan Travel kerana penajaan kuliah pada malam ni. Jangan lupa bagi tuan-tuan yang punya anak untuk diakikahkan. Kami di Zazan Travel bersehati untuk membantu tuan-tuan sama di Damsyik ataupun di Yaman ataupun di Mekah ataupun di Sudan. Di Yaman saya nak membantu guru saya, Syekh Ustaz Haidar, seorang ulama yang mulia yang sudah datang ke Malaysia tapi sejak peperangan tak dapat hadir ke sini lagi. Sangat memerlukan bantuan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan minat untuk melakukan ibadah akikah yang berlaku sepanjang tahun untuk anak-anak, untuk cucu, untuk anak saudara sebagainya. Sahabat-sahabat, maklumlah musim PKP ni kita tak ada pergerakan mudah untuk lakukan di sini. Nak mengumpulkan orang pun mungkin satu kesukaran, maka tuan-tuan melakukan di Yaman. Tuan guru kami, Syekh Haidar, memerlukan tuan-tuan untuk bagi makan kepada murid-muridnya, pelajar-pelajarnya di madrasahnya. Ya, untuk akikah seekor kharuf, biri-biri di sana bernilai RM1,800. Seekor dibeli, siap diselenggarakan, dimasak elok-elok. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan dimasak enak-enak, manis kalau boleh, jangan sampai kecil manis lah ya. Dan tulang-tulangnya dipotong dengan baik, jangan dipatah-patahkan dengan semudah-mudahnya, kata para ulama dalam mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan Syekh Haidar dapat lakukan di Yaman dan tuan-tuan minat, bolehlah berhubung dengan Zazan Travel. Dan bagi tuan-tuan yang perlukan buku-buku, jangan lupa Telaga Biru menerbitkan buku-buku untuk anak-anak kita daripada 1 sampai darjah 6. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5 meliputi PSRA, PSR, PT3, SPM, pelajaran, semua pelajaran dia. Kalau cikgu-cikgu pakar ingin menulis dengan kami, ahlan wa sahlan. Terima kasih Ustaz Syarif Murad atas doa yang telah pun dipublishkan ini. Doa ni riwayat Imam Ahmad Al-Hakim mentashihkannya, disepakati oleh Az-Zahabi. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kata Nabi, di akhirat nanti kau akan bertemu Allah, Allah tanya sesuatu, maka Allah akan tutup aibmu kerana banyaknya kau berdoa dengan doa ini. Terima kasih. Allahumma hasibni hisaban yasira. Jangan Yusuf, bukan hasaba. Hisaban yasira. Baik, terima kasih. Terima kasih semua. Jumpa lagi malam esok insya-Allah dengan izinnya. Kalau ada cadangan surah apa untuk diteroka, ditafsirkan, tolong maklumkan kepada kami di sini. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا وجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Terima kasih Nazila Harun, Gi Kalo, Hamidi Hussein. Barakallahu fiik. Ahmakallahu alladhi ahbabtani lahu. Allah mencintai Tuan, Tuan mencintai saya. Aziz Taifor, Nartinai, Siti Malisa Hasan. Nak direct ke Telaga Biru boleh? Boleh. Ahlan wa sahlan, datanglah ke Telaga Biru. Ummu Muaz, kakak sayang, doakan untuk kami di sini. Rukiah Ahmad, Rukiah Samad, Azina Abdul Aziz, Nazira Hamdan, Ustaz Safi Sadikin, terima kasih Ustazah. Radhiyah HSN, Zarina, semua yang hadir, kenang saya dan doa tuan-tuan. Salma Hussein, Tok Fan, Harijah Pagi, Jana Yusof, Hafizah Jazuri, Tok Fan, terima kasih Saidah, Sidah Sahak, Nur Azal Kifi, Siti Khadijah, terima kasih semua. Jumpa lagi besok. Jangan lupa kenang saya dan doa tuan-tuan. Dalam tahajud tuan-tuan, dalam bacaan Quran tuan-tuan, dalam sembahyang tuan-tuan. Moga-moga kita dapat teruskan kuliah ni dan meroka lebih banyak lagi surah demi untuk memahami kalamullah yang sangat indah dan agung ini. Sekian, Fizal Hamid, terima kasih. Wan Ros Hamiza, sahabat saya, Saudara Anwar, Nisa Nur Hasana, Kamisa SMS,
Terima kasih semua. Siti Ram, tolong share video ini kepada seramai orang yang kita kenal. Mas Ria binti Mak Isa, Fauzia Ismail, Barakallahu Fiq, Hafizin Harun, Kitchen Mai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakcik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.